Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi InsyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita sama lagi insyaAllah untuk siri yang terakhir dan surah As-Saff. Jadi pada pagi ini insyaAllah saya akan menjawab satu persoalan yang menarik yang dilontarkan daripada salah seorang yang mengikuti kuliah kita ini, dan alhamdulillah daripada persoalan itu menyebabkan saya sendiri maknanya terpaksa untuk membaca lebih lagi lah, dan untuk kita melihat rahsia dan keagungan ayat-ayat Al-Quran. Baik, jadi hari ini kita nak menjawab satu persoalan penting, iaitu kalau kita tengok di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam dua ayat, iaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan nama Nabi Isa alaihissalam dengan menyebutkan wa idh qala Isa bin Maryam. Itulah juga ayat yang ke-14 ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi Isa yang berkata-kata dengan Hawariyin, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kama qala Isa bin Maryam. Tapi bila kita tengok di dalam Al-Quran, ada kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan ataupun tidak memanggil, menyatakan di dalam Al-Quran nama Nabi Isa ni bersama dengan ibu baginda. Bahkan ada ketika Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan Isa. Ada ketika Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan Al-Masih. Kadang-kadang hanya menisbahkan sahaja Ibn Maryam. Dan ada kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan nama yang penuh, Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi persoalan yang mungkin timbul kepada kita, kenapa ada perbezaan cara penyebutan nama Nabi Isa alaihissalam. Di pagi ini kita tidaklah maknanya untuk nak melihat secara detail kisah Nabi Isa, tapi just kita nak sebutkan tentang bagaimana penyebutan dan apakah faktor pada ayat-ayat yang tertentu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan penisbahan, tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendatangkan penisbahan. Dan nanti kita akan juga melihat ada dalam beberapa surah nama Nabi Isa sangat banyak disebutkan. Ada yang mana dalam satu surah itu nama Nabi Isa banyaknya disebutkan Nabi Isa sahaja. Ada satu surah yang mana banyaknya dalam surah itu disebutkan Isa bin Maryam. Baik. Jadi pada permulaannya untuk kita melihat tentang nama Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Nabi Isa alaihissalam, maknanya perkataan wording yang merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam itu sebanyak 35 kali di dalam Al-Quran. Sebanyak 35 kali di dalam Al-Quran. Jadi pecahannya, yakni nama penuh disebutkan Al-Masih Isa bin Maryam disebutkan 3 kali. Itu ada surahnya lah, dalam surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Kemudian Al-Masih ibni Maryam, ini tidak ada Isa, disebutkan 5 kali.
Kemudian Isa bin Maryam, ini yang paling banyak disebutkan 13 kali. Kemudian nama Nabi Isa yang kedua terbanyak disebutkan sebanyak 9 kali. Al-Masih disebutkan 3 kali dan Ibn Maryam sahaja disebutkan 2 kali. Pendetilan di mana tempatnya tu saya telah letak di situlah. Maknanya kalau yang ada palang tu macam 5 tu kan, 5, 46, 78, itu surah yang kelima Al-Maidah, ayat 46, ayat 78, ayat 110, 112, 114, 116. Baik, ini gambaran umum terlebih dahulu. Ini disebutkan Nabi Isa alaihissalam. Cumanya kalau kita sebutkan tentang nama Nabi Isa alaihissalam, maka nama Nabi Isa alaihissalam itu disebutkan sebanyak 25 kali. Kalau tuan-tuan mungkin ada sebahagian yang dah dapatkan buku Kompas Anbiya, kan? Tulisan Ustaz Fadil Ustaz Syari dan juga Ustazah Hanani, dan ada didaurahkan di bawah Tadabbur Center, dan saya pun ada terlibat dalam daurah tersebut. Jadi nak sebutkan dalam buku tu disebutkan 25 kali. Jadi 25 kali itu bukanlah salah, tapi 25 kali itu penyebutan nama Nabi Isa. Kalau kita tengok, ambil nombor 1 ada nama Nabi Isa, nombor 3 ada nama Nabi Isa, 3 campur 13, 16, dan yang keempat Isa 9, maknanya 25 kali. Kalau ada nama Nabi Isa itu. Cuma Nabi Isa kalau kita nak tengok dari sudut gambaran umumnya, tentang yang merujuk kepada Nabi Isa maknanya 35 kali lah. Dengan pecahan ada disebutkan Al-Masih Ibn Maryam, disebutkan Al-Masih saja, dan juga ada disebutkan Ibn Maryam saja. Okey, baik. Jadi yang kedua kita nak tengok dulu, sebelum daripada kita nak melihat pada ayat-ayat ini, nak tengok daripada konteks ayat penggunaan setiap daripada istilah itu. Jadi kita tengok kepada apa makna nama Nabi Isa alaihissalam dan juga Al-Masih itu sendiri. Ibn Maryam maknanya kita jelas dia penisbahan kepada ibu baginda iaitu Maryam. Tapi makna Al-Masih dan juga makna Isa itu apa? Jadi Isa ini adalah nama bukan Arab, jadi nama Ibrani ataupun Syriani. Nama yang nama Ajam, nama yang bukan Arab. Manakala Al-Masih itu boleh kita katakan gelaran, sama seperti mana gelaran yang menunjukkan kemuliaan, seperti mana As-Siddiq, Al-Faruq, Al-Mustafa dan sebagainya. Yang ini Al-Masih ini juga disebutkan sebagai gelaran yang menunjukkan kepada kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Cuma dari sudut sebab penamaan ataupun sebab diberikan gelaran Al-Masih itu, jadi ulama berbeza pandangan, dan apa yang saya boleh simpulkan, nama Nabi Isa alaihissalam ataupun gelaran yang diberikan dengan Al-Masih itu, dia merujuk kepada dua perkara, kemukjizatan dan juga keberkatan. Yang ini penting untuk kita tahu ni kenapa. Nanti kita akan tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat Allah sebut Al-Masih Ibn Maryam. Kenapa tak sebutkan Isa? Kadang-kadang disebutkan Al-Masih saja. Kerana nanti kita akan melihat bahawa konteks ayat ini itu adalah merujuk kepada kemukjizatan dan juga keberkatan. Yang mana kalau tengok nama Al-Masih disebut dalam bahasa Ibrani Masiha, Masiha yang merujuk kepada yang diberkati. Ini keberkatan lah, yang diberkati. Dan juga Al-Masih ini merujuk kepada perbuatan sapu, Al-Mashu. Kita sebut Al-Mashu alal khuffain kan, ataupun kalau kita basuh kepala ni kan, ataupun sapu kepala kan, wamsahu bi ru'usikum kan. Ini perkataan masah itu merujuk kepada perbuatan menyapu. Menyapu kepala ke wamsahu, ataupun kita menyapu di bahagian
atas kaki untuk sapu atas khuf. Jadi baginda sapu apa? Maknanya apa benda yang baginda sentuh, maknanya sapu kan. Maknanya kalau ada penyakit, kita tahu Nabi Isa mukjizatnya adalah antaranya menyembuhkan penyakit kulit dan sebagainya, buta dan sebagainya. Jadi maknanya bila sapu je dekat tangan bersentuhan dengan kulit, menyebabkan kulit tersebut kalau ada penyakit maka dihilang penyakit tu. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Maka disebutkan dengan Al-Masih, yang Al-Mashu, yang menyapukan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa merujuk kepada mashu itu mashu fil ard, yang merujuk kepada ai qat'iha. Ya, ini orang yang mana berjalan. Ini kalau kita berjalan kan, kalau atas padang pasir kan, ibarat macam sapu lah. Bila kita sapu kan, apa nama, dia punya habuk-habuk dia tu naik gitu kan. Debu-debu dia naik. Jadi orang yang jalan pun macam tu juga. Bila jalan-jalan tu, pijak kaki hentak tu kan. Jadi debu-debu dia pun naik berterbangan. Dia juga disebutkan dengan al-mas'u ini kerana baginda melakukan perjalanan di atas muka bumi ini dari sudut menyampaikan dakwah. Ada juga menyebutkan bahawa al-mas'u ataupun masih ini daripada menyapu juga. Tapi baginda menyapu kepala anak yatim. Kerana Allah sebenarnya dalam erti kata menjaga anak yatim lah. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga membawa maksud sapu ataupun bersihkan dosa dan juga kepalsuan. Ini kesyirikan. Maknanya menghapuskan, sapu clean up maknanya syirik dan juga dosa-dosa dan maksiat yang berlaku oleh Bani Israel. Ini maknanya tujuan didatangkan adalah untuk memberikan peringatan, untuk sapu bersih segala dosa dan syirik. Ada juga menyebutkan bahawa Nabi Isa ia disapu dengan minyak yang suci dan berkat sewaktu kecil. Minyak ni, baru ni saya ada bertemu dengan seorang profesor. Kalau tuan-tuan boleh tengok Profesor Abdul Fattah Al-Muaisi. Ini beliau adalah seorang yang pengkaji lah berkaitan dengan Baitul Maqdis. Jadi bila mensyarahkan tentang at-tin wa zaitun, wat-tin wa zaitun, dia disebutkan buah zaitun antara yang terbaik ialah di Baitul Maqdis. Di satu pokok, saya lupa nama pokok tu. Tapi nak sebutkan antara aktiviti, dia sebut antara aktiviti perkara yang dilakukan kepada anak dia dan kepada cucu-cucu dia sekarang ni, selepas daripada dilahirkan, maka mereka akan ambil buah buah zaitun, ambil minyak zaitun tu, dan dia akan sapukan kepada bayi. Ini sapu seluruh badan, lumur dengan minyak zaitun. Lumur dengan minyak zaitun. Dia kata sebab nak ambil keberkatan daripada Baitul Maqdis lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut barakna haulahu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala memberkati di sekitar Masjidil Aqsa tersebut. Dia sebutkan maknanya bayi itu dilumurkan dengan satu minyak, disapukan dengan minyak yang suci dan juga barakah sewaktu Nabi Isa alaihissalam kecil. Mungkin tak tahulah, kalau mungkin ada sebahagian adat di tempat-tempat yang tertentu, tapi saya pun tak biasalah buat, maknanya dengan bayi yang kita sapukan dengan minyak keseluruhan badan dia tu. Kalau nak minyak sikit-sikit tu adalah kan. Baik. Ada pilihan, ini ada sebab-sebab yang kita boleh simpulkan daripada 6 sebab ini, maka dia berkaitan dengan mukjizat kerana Nabi Isa menyapu sesuatu, maknanya benda itu akan akan sembuh kalau ia berpenyakit, ataupun dia menunjukkan kepada keberkatan. Dua perkara. Dinamakan Al-Masih kerana merujuk kepada mukjizat ataupun merujuk kepada keberkatan. Baik. Okey. Ini persoalan dia. Kenapa
nama Nabi Isa alaihi salam disebutkan bersama dengan ibu baginda. Jadi kita tengok kepada ibu baginda. Jadi kalau kita tengok dari sudut konteks ayat, saya bawakan, maknanya yang ada menyebutkan Ibn Maryam itu sebanyak 21 kali. Maknanya 3 kali dengan nama penuh, 5 kali dengan tanpa nama Isa, dan 13 kali tanpa Al-Masih. Didatangkan dengan Isa bin Maryam. Baik, secara kesimpulannya kita boleh menyebutkan bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan nama Nabi Isa alaihi salam yang dinisbahkan kepada ibu baginda, maka konteks ayat itu adalah untuk menceritakan kemukjizatan kelahiran baginda, yang mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa mempunyai bapa, yang dinisbahkan kepada ibu baginda. Jadi kita sekarang ni pun dari sudut realitinya, orang Arab sendiri pun, segala kita orang Melayu pun, ini beri nama anak penisbahannya kepada bapa. Tapi bila Nabi Isa AS satu-satunya manusia yang hidup tanpa ada bapa, maka dinamakan ataupun dinisbahkan baginda kepada ibu baginda. Yang kedua, konteks ayat itu adalah berkaitan untuk menolak dakwaan Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ini konteks ayat itu nak menolak dakwaan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Baik. Dan kebanyakan konteks ayat adalah menceritakan tentang orang Yahudi dan ahli kitab. Bila kita sebut ahli kitab secara umum itu, ia merujuk kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ada orang Yahudi specifically, dan ada orang Yahudi dan Nasrani disebutkan dengan ahli kitab secara umum. Maka disebutkan nama Nabi Isa bersama nasab ibunya kerana orang Yahudi mengatakan Isa alaihissalam anak zina, na'udzubillah. Manakala orang Nasrani, sebagaimana yang kita tahu bahawa pandangan mereka terbahagi kepada 3 kelompok yang kita pernah sebutkan sebelum ni, Taifah itu, iaitu kelompok Isa itu adalah Allah sendiri, ataupun anak Allah, ataupun salisus salasah, satu daripada 3. Ini Allah, Isa, Maryam, kan? Jadi ayat-ayat yang disebutkan nama Nabi Isa ini, dia akan merujuk kepada 3 perkara ni. Jadi kita tengok satu persatu. Setakat mana yang sempatlah kita ambil tengok beberapa contoh. Baik. Ni tuan-tuan boleh ingat apa nama sebab-sebab ni. Nanti kita tengok sebab-sebab dia. Kejap, tak maaf ya. Okey. Okey. Yang pertama, kalau kita tengok contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan nama penuh baginda, Al-Masih Isa bin Maryam, iaitu pada ayat 45 surah Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, tuan boleh nampak ke apa nama ayat Quran? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Saya takut saya share tersilap share. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Okey, baik. Kalau kita tengok ayat ini adalah ayat dalam surah Ali Imran ketika mana first time Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang nama Nabi Isa, nak menceritakan tentang Nabi Isa, kerana ayat-ayat sebelum itu adalah ayat yang menceritakan tentang Maryam.
tentang bahkan surah Ali Imran maknanya ceritakan tentang sebelum kelahiran Maryam ni. Apa nama isteri kepada Imran yang mana melahirkan anak yang mana waktu itu adalah anak perempuan, melahirkan anak perempuan iaitu Maryam yang dijaga apa nama oleh Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria apa nama melihat ada makanan bersama dengan Maryam, dan Nabi Isa pun maknanya ala kulihan maknanya cerita tentang Maryam. So bila Allah Subhanahu Wa Taala nak start cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama Nabi Isa itu dengan penuh. Sebab apa? Satu, nak sebutkan inilah maknanya Nabi, namanya dan juga gelaran. Sebab cerita selepas daripada ayat 45 ni adalah cerita tentang kemukjizatan. Bukan mukjizat sekadar mukjizat kelahiran. Mukjizat kelahiran tu satu. Tapi mukjizat yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, kita sebut perkataan Al-Masih itu merujuk kepada mukjizat. Maka kita tengok ayat selepas itu 46 terus Allah sebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan ia berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil. Kalau Ibn Maryam, Isa Ibn Maryam sahaja, ia merujuk kepada mukjizat juga, tapi mukjizat kelahiran semata-mata. Tapi Al-Masih, bila dia tersebutkan dengan Al-Masih, maka mukjizat selain daripada kelahiran pun disebutkan. Mukjizat kelahiran ni maknanya mukjizat dilahirkan tanpa bapa. Maka Nabi Isa alaihissalam disebutkan selepas itu berkaitan dengan wa yukallimun nasa fil mahdi, cerita tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. So kita dah nampak satu. Sama juga kalau kita tengok dalam ayat surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini cerita tentang apa? Tentang mereka, iaitu orang Bani Israel. Mereka mengatakan bahawa mereka telah membunuh Nabi Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kan kita sebut konteksnya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Yahudi ataupun ahli kitab secara umumnya, dan berkaitan dengan kemukjizatan. Mereka kata mereka telah mensalib. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara mukjizat juga dan didatangkan dengan perkataan Al-Masih Isa bin Maryam. Yang ini nak sebutkan itu adalah Nabi untuk menolak dakwaan mereka bahawa Isa itu adalah anak Allah ataupun Allah itu sendiri ataupun satu daripada tiga, dan dalam masa yang sama menyebutkan antara mukjizatnya adalah tidak disalibkan. Ini tidak mati, maknanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan Al-Masih. Kemudian pada ayat 171 dalam surah yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan ya ahlal kitab. Ini jelas sekali. Ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salisu salasah intahu khairan lakum ila akhirih. Jadi ayat ini pun maknanya jelas. Ini menyebutkan tentang kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam. Okey, baik. Jadi kemudian yang kedua, nama Nabi Isa alaihissalam disebutkan Al-Masih ibn Maryam tanpa didatangkan dengan Isa. Al-Masih ibn Maryam. Contoh ayatnya adalah banyaknya di dalam surah Al-Maidah. Mula dengan okey.
laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Masih ibn Maryam tanpa menyebutkan uh, nama Nabi Isa pada konteks bila Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan bagaimana orang Nasrani mereka telah kufur dengan mengatakan bahawa sama ada Isa Al-Masih itu adalah Isa. Kenapa disebutkan Al-Masih tak disebutkan Isa? Kerana Al-Masih itulah yang menyebabkan orang nak mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sebab Al-Masih, nama Al-Masih itu adalah merujuk kepada kemukjizatan tadi kan. Nabi boleh sembuhkan penyakit, boleh maknanya bangunkan orang yang telah mati. Jadi dengan nama Al-Masih itulah yang menyebabkan orang kufur untuk menyamakan ataupun menyatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan ataupun sebagai anak Tuhan. Dan kenapa tak disebutkan nama Isa? Isa itu adalah ma'ruf. Bahkan nanti dalam ayat yang sebab nanti kita akan bincang dari sudut surah pula. Ini dalam surah yang menariknya ada surah sekali saja Allah sebut nama penuh, kemudian nama semua singkat. Ada surah yang mana Allah sebut semua nama penuh. Dia ada sebab dia. Baik. Kemudian, yang ini dalam ayat ini, menarik dalam ayat ini Allah sebutkan 2 kali dan kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama penuh. Kenapa? Kerana mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala kata orang yang mengatakan Allah itu adalah Masih ibn Maryam. Jadi ayat itu sendiri telah menyatakan bahawa Nabi Isa itu bukanlah Allah. Kerana Nabi Isa itu dilahirkan, ada nasabnya, iaitu Ibn Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalaulah Allah berkehendakkan untuk maknanya membinasakan Al-Masih Ibn Maryam, mana nak menunjukkan bahawa Al-Masih Ibn Maryam itu adalah makhluk yang mungkin Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan maksud maknanya mematikannya. Jadi walaupun ada mukjizat, kelebihan Al-Masih itu yang tertentu, tapi dia tetaplah juga sebagai anak kepada seorang manusia, iaitulah Ibn Maryam. Maka disebutkan Al-Masih Ibn Maryam. Baik. Contoh, pada ayat 72. Ini dia lebih kurang sama, tapi menariknya bila kita tengok ayat ini, dia tak ulang perkataan Masih Ibn Maryam sebanyak 2 kali. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani Israil. Kenapa tadi Allah ulangkan 2 kali, yang ni tak ulang? Sebab yang ni adalah kata-kata Nabi Ibrahim sendiri, kata-kata Nabi Isa sendiri. Kan Allah SWT, wa qala al-masih ya bani Israil ibudullah rabbi wa rabbakum. Kan saya sebutkan tadi bahawa ayat laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibn maryam itu sendiri telah menyatakan bahawa penisbahan al-masih kepada Allah atau sebagai Allah itu adalah penisbahan yang tertolak. Kerana apa? Dalam ayat itu sendiri Allah dah sebut al-Masih ibn Maryam, dia adalah anak kepada seseorang manusia. Mana mustahil dia adalah Tuhan, mustahil dia adalah Allah. Maka bila sampai giliran Nabi Isa AS untuk berkata-kata, untuk menegaskan hal tersebut dengan kemukjizatan yang diberikan kepada baginda, maka disebutkan nama Al-Masih itu sahaja. Dan seruannya apa? Seruannya adalah untuk a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, yang mana aku bukan Allah. Aku adalah anak kepada Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada potongan ayat pertama tu. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Jadi didatangkan Al-Masih Ibn Maryam, kemudian bila Nabi Isa sendiri nak berkata-kata, qala Al-Masih. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala sebut statement,
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan statement yang kedua untuk nak menguatkan bahawa Al-Masih itu adalah anak kepada Maryam. Buktinya kalau kami nak binasakan Al-Masih ibn Maryam itu adalah satu benda yang boleh dilakukan. Maka kita nampak ada hikmah kenapa kadang-kadang ayat itu berulang dengan Al-Masih ibn Maryam, kadang Al-Masih ibn Maryam, dan tak diulangkan ibn Maryam, hanya menyebutkan Al-Masih. Baik. Dan kemudian pada ayat 75, ini surah Al-Maidah ni antara surah yang banyak menyebutkan nama Nabi Isa selain daripada surah Ali Imran. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Ini jelas, ini menyebutkan tentang Al-Masih, nak menyatakan, nak sebutkan kepada kita seolah nak kata tidaklah Al-Masih itu yang dikurniakan dengan segala kemukjizatan yang kamu lihat. Mukjizatnya itu lain daripada yang lain, boleh menyembuhkan penyakit, boleh menghidupkan orang yang telah mati dan sebagainya. Tidaklah mukjizat itu melainkan dia itu adalah anak kepada seorang manusia juga, dan dia adalah seorang rasul yang diberikan kemukjizatan tersebut sebagaimana adanya rasul sebelum daripadanya yang diberikan mukjizat yang maknanya sesuatu perkara yang khariqul lil adah, yang di luar daripada kebiasaan manusia yang lain. So konteksnya itu masih lagi berlegar tentang Al-Masih ataupun kemukjizatan Nabi Isa AS. Kemudian ayat surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Jadi konteksnya juga maknanya menceritakan tentang tidak ada mereka menjadikan pendeta-pendeta menjadikan ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain daripada Allah, dan juga mereka mempertuhankan Masih Isa bin Maryam. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Al-Masih ibn Maryam ataupun didatangkan perkataan Al-Masih itu dalam konteks menyatakan kekufuran orang-orang, sama ada Ahlul Kitab, orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Sebab apa? Sebab dengan kemukjizatan itulah benda yang di luar kebiasaan adat menyebabkan mereka rasa benda itu seolah-olah macam Tuhan. Sebab ada perkara yang di luar biasa yang manusia biasa tidak berikan kemampuan, tidak ada kemampuan. Maka dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kafir orang yang mengatakan sedemikian, ini Tuhan ataupun anak Tuhan, sedangkan kemukjizatan luar kebiasaan manusia itu adalah benda yang pernah diberikan kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi, surah Al-Maidah ayat 75. Okey. Kemudian kita tengok pula bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nama Isa bin Maryam. Ini banyaklah disebutkan, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat. Jadi dia konteks bila disebutkan nama Nabi Isa berbanding Al-Masih, bila dia ada nama Nabi Isa. Kalau tadi Al-Masih ibn Maryam nak menunjukkan kepada kemukjizatan Nabi Isa. Tapi bila disebutkan Isa, nama itu Isa bin Maryam, nak menunjukkan dari sudut konteks kenabian yang mana diberikan kepada Nabi Isa Injil. Kenabian. Sebab tu bila kita tanya kepada siapa Injil diturunkan, kita kata Isa. Walaupun kalau kita sebut Masih dalam konteks kita fahamlah Masih itu adalah Isa. Cuma Al-Masih, gelaran Al-Masih itu walaupun dinisbahkan kepada Nabi Isa, sesiapa sahaja boleh digelar sebagai Al-Masih. Cuma Al-Masih dalam konteks Nabi Isa dia berlainan, iaitu dia ada mukjizat tersendiri. Tapi bila adanya nama Nabi Isa, kita tengok konteksnya itu menceritakan tentang kenabian
dengan maksud dia adalah orang yang diberikan kitab. Sebab itu bila disebut walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam bil bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi konteksnya adalah Nabi Isa itu adalah seorang nabi, bukan nak cerita tentang mukjizat dah, tapi nak cerita tentang dia adalah kenabian yang mana diberikan kepadanya bayyinat, diberikan kepadanya adalah keterangan, diberikan kepadanya Injil. Dan dalam surah Al-Ma'idah banyak kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan Isa bin Maryam. Bermula daripada ayat ayat surah Al-Baqarah juga ayat 253. Ini ayat berkaitan dengan juzuk yang ketiga. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa bin Maryam bil bayyinat Jadi masih lagi konteksnya adalah kenabian yang diberikan kepadanya kitab penerangan. Bayinat, walaupun makna bayinat itu dia termasuk mukjizat-mukjizat, tapi konteks bayinat, penerangan, penjelasan antaranya adalah berkaitan dengan Injil. Bayinat ini boleh jadi juga maknanya mukjizat yang lain. Tapi bila termasuk dengan Injil diberikan, maka disebutkan nama Isa alaihissalam. Baik. Sebab Injil, Taurat, kitab-kitab samawiyah yang lalu, dia bukan mukjizat. Dia kitab syariat. Kitab syariat tapi bukan mukjizat. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran kitab syariat, dalam masa yang sama dia adalah mukjizat. Baik. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah, tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanyakan. Kalau ada yang tak jelas ke, saya agak cepat sikit sebab banyak ayat kita nak tengok kan. Jadi kita boleh tengok sekali lalu. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat. Jadi tuan-tuan akan lihat bahawa dia memang konteks dia akan berkaitan dengan kenabian dan konteks Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab. 78. Dalam ini surah ni banyak disebutkan 78. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, ini orang-orang kafir Yahudi dan Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan juga Injil dan juga di atas lisan Daud. Ini cerita tentang kenabian yang ditolak oleh ditolak oleh Bani Israel. Saya pergi cepat sikit. Kita nak tengok sekadar sekali lalu. Dengan 3 poin yang pertama tadi yang saya sebutkan, bila disebutkan nama Nabi Isa bersama ibu baginda, sama ada menceritakan tentang kemukjizatan kelahiran Ibn Maryam. Diceritakan Ibn Maryam tu maknanya nak sebutkan tentang kemukjizatan kelahiran. Dan konteksnya akan membicarakan kepada orang Nasrani dan membicarakan kepada orang Yahudi dan ahli kitab secara umum. Didatangkan ayat perkataan Al-Masih nak merujuk kepada konteks selalu dikatakan tentang kufur mereka yang mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kerana mukjizat yang dimaksudkan itu adalah mukjizat yang diperolehi ataupun yang diberikan kepada Nabi Isa di luar pada kebiasaan adat. Dan juga bila didatangkan Isa, ia ini merujuk kepada Nabi Isa yang diberikan kepadanya kitab, diberikan kepadanya kitab dalam konteks kitab lah. So saya tak sebutkan sepenuhnya surah Al-Ma'idah sebab nanti kita akan tengok juga surah Al-Ma'idah ni sebab ada perkara yang menarik. Kemudian dalam surah Maryam sebagai contoh, surah Maryam Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan mereka ragu-ragu dan berselisih padanya. Ini konteks adalah konteks Nabi Isa sebagai
kemukjizatan kelahiran Nabi Isa sebagai anak kepada Maryam. Jadi begitulah ayat-ayat yang seterusnya. Jadi saya nak pindah kepada nak menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam yang tidak disebutkan ataupun tidak dinisbahkan Nabi Isa itu kepada ibunya, Ibn Maryam. Okey. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wama utiya Musa wa Isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baik. Jelas dalam sini konteks ayat bila mana disebutkan nama Nabi Isa alaihi salam sahaja tanpa menyebutkan Ibn Maryam, antara konteks yang jelas kita lihat dia adalah seruan kepada orang-orang beriman dan juga seruan kepada Nabi SAW. Nanti ada konteks seruan kepada Nabi SAW. Jadi nak sebutkan bahawa kalau bila seruan itu kepada orang beriman, la hajat, yakni tidak ada keperluan untuk mana menyebutkan bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Maryam. Kerana orang beriman telah beriman bahawa Nabi Isa itu sememangnya anak Maryam dan bukannya dia adalah manusia dan bukannya bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Tak perlu ada nak disebutkan kerana benda itu dah diketahui dah. Nabi Isa itu adalah sebagai seorang Nabi. Kerana itulah yang membuktikan sebagai keimanan. Untuk menyatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak kepada Maryam walaupun tanpa bapa, jadi memerlukan kepada keimanan. Maka orang yang mana disebutkan beriman tidak memerlukan untuk ditegaskan kepadanya bahawa Isa itu adalah anak kepada Maryam. Sebab konteksnya adalah berkaitan dengan orang beriman. Jadi itu mungkin menjadi jawapan kepada persoalan kenapa kadang-kadang Nabi Isa disebutkan tanpa disebutkan ibunya, kerana konteksnya adalah berkaitan dengan orang beriman. Nanti saya akan sebut kenapa dalam surah As-Saff. Kita akan akhiri dengan surah As-Saff. Di akhir ayat itu Allah sebut tentang orang beriman, yakni Hawariyun, tapi disebutkan Ibni Maryam. Baik. Okey. Kemudian nama Nabi Isa, banyak nama Nabi Isa sahaja. Kalau tadi banyak Nabi Isa ibni Maryam disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, banyak tadi. Manakala nama Nabi Isa sahaja banyak disebutkan di dalam surah Ali Imran. Jadi saya tak masuk surah Ali Imran sebab saya akan tunjukkan dari sudut nama Nabi Isa di dalam surah. Kita tengok contoh yang lain, iaitu contoh surah An-Nisa pun saya tak ambil sebab An-Nisa nanti kita akan sebutkan juga. Kemudian surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan daripada keturunan Nabi Zakaria, Yahya, Isa dan juga Ilyas. Jadi di sini maknanya cerita konteksnya adalah cerita nak memperkenalkan para nabi. Nak memperkenalkan para nabi, maka tidak ada keperluan untuk nak menyebutkan tentang Nabi Isa itu dinisbahkan kepada Maryam. So dan menariknya juga kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala susun nama nabi-nabi ni sebegini. Maknanya ada nama Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, wa Harun, kemudian datang Zakaria, Yahya, Isa. Dia bukan susunan yang semata-mata susunan kerana nasab ataupun mengikut keturunan. Maknanya daripada awal datuk sampai akhir, tak. Jadi sebab dia. Di sini tunjuk pada tuan-tuan, ini kalau kita tengok dalam tafsir, ini satu web yang dalam bahasa Arab lah, selalu saya rujuk juga untuk melihat mudah untuk melihat satu ayat dalam banyak tafsir. Itu contoh surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 85. Jadi kalau kita tengok contoh dalam tafsir Muhammad, tafsir Al-Bahrul Muhit.
Okey. Tengok Tengok apa ni Imam Abu Hayyan menyebutkan apa. Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas qarana bainahum li ishtirakihim fi az-zuhd asy-syadid wal i'rad 'anid dunya. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak sebutkan nama nabi-nabi kan, kenapa tak sebut daripada nama-nama tu terus je sebut dalam satu ayat kan? Kalau kita tengok nama nabi-nabi ni kan, dia berpecah-pecah kan. Kenapa disebutkan ayat di sini nama nabi ni, kemudian sambung nama nabi ni, kemudian sambung nama nabi ni? Kenapa? Kenapa tak buat satu ayat yang sebut semua je nama nabi? Dia ada sebab dia. Jadi kata Abu Hayyan, nama nabi itu diletakkan dalam satu kelompok-kelompok ayat itu. Antaranya kalau Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas disebutkan qarana bainahum li ishtirakihim fi az-zuhd asy-syadid wal i'rad 'anid dunya. Yani nabi-nabi ini Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas disebutkan bahawa nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang tidak banyak mengambil tentang hal keduniaan. Bukan kata mengambil dunia tu maknanya melupakan akhirat, tidak. Maknanya mereka ini hidup dalam keadaan zuhud. Ada nabi sebelum daripada nama nabi-nabi ni disebutkan nama nabi-nabi di atas ni. Ini nabi-nabi yang ada yang memegang kepimpinan. Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Ini ada pengaruh kepimpinan dan juga orang-orang yang besar, raja dan sebagainya. Tetapi nama yang di bawah ni adalah nabi-nabi yang hidup mereka ni hidup yang sederhana, zuhud, dan selalu menjauh diri daripada perkara dunia. Dan kenapa dimulakan daripada Zakaria? Wa bada'a bi Zakaria wa Yahya li sabqihima Isa fi zaman. Kerana dari sudut zaman memang Nabi Zakaria dan Yahya dulu dan Isa. Wa qaddama Zakaria li'annahu walidu Yahya. Dan disebutkan Zakaria dulu kerana dia adalah bapa kepada Yahya. Fa huwa aslun wa Yahya far'un. Ini maknanya Yahya adalah anaklah. Wa qarana Isa wa Ilyas. Ini menarik. Dan disebutkan diletakkan berdekatan antara Isa dan Ilyas di ishtirakihima fi kaunihima lam yamuta ba'da. Ini khilaf lah. Dikatakan bahawa Abu Hayyan dia menyebutkan bahawa Nabi Isa dan juga Ilyas, Nabi Isa kita tahulah dalam hadis yang sahih, bahkan dalam Quran menyebutkan bahawa dia tidak mati, tetapi disebutkan juga Ilyas bahawa dia tidak mati. Dia tidak mati. Wallahu alam. Cuma bila saya tengok tentang Ilyas ni, dia tidak ada kenyataan yang jelas tentang menyatakan Nabi Ilyas tu masih hidup. Yang menyatakan itu adalah sumber Israeliat yang dia tidak tidak kita benarkan ataupun tidak kita tolak. Kita tak ambil dan kita tak tolak. Maknanya dia hanging lah. Ala kulli hal, itulah yang disebutkan oleh Hayat. Jadi nak sebutkan kepada tuan-tuan dan perempuan, maknanya bila di qarana, maknanya diletakkan nama itu bersamaan, dia ada sebab dia. Okey, baik. Jadi seterusnya saya dah sebutkan tadi, maknanya bila didatangkan nama Nabi Isa sahaja, jadi dia merujuk kepada konteksnya, kebanyakannya adalah berkaitan dengan orang-orang beriman. Maka tak perlu untuk menyebutkan Ibn Maryam, kerana orang beriman itu adalah orang yang mana mengimani bahawa Isa itu adalah anak, bukan adalah anak Allah, dan juga bukanlah Allah itu sendiri. Baik. Kemudian, okey. Sambungan. Okey. Jadi kita nak tengok pula dari sudut surah. Sikit je masa. Okey, kenapa dalam ada 3 surah yang mana banyak menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Iaitu surah Ali Imran ada 5 ayat, surah An-Nisa ada 3 ayat, dan juga surah Al-Maidah ada 9 ayat, tak silap saya. Banyak. Baik. Yang pertama, kalau kita tengok dari sudut surah Ali Imran, ayat 45, permulaan nak cerita Nabi Isa, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nama penuh berserta gelaran. Jadi kita dah tengok kan ayat 45, Al-Masih Isa bin Maryam. Sebab apa? Sebab permulaan Allah nak kenalkan
Nabi Isa alaihissalam. Baki ayat yang lain, ayat 52, ayat 55, ayat 59, sampai ayat 59, yang ni ayat-ayat yang dekat tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Isa sahaja. So, hatta ayat 84 pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nama Isa sahaja. Baik, ayat 52, ayat 55, ayat 59, dia dalam satu perbahasan yang sama. Ini kan ayat dekat-dekat daripada ayat 45 tu, maknanya Allah nak ceritakan tentang Nabi Isa. First, Allah dah sebutkan nama penuh, gelaran, maka tidak ada keperluan untuk maknanya nak ulang balik gelaran ataupun nak sebutkan balik nisbah kepada ibu baginda. Maka tidak ada nama, tidak ada penisbahan kepada ibu baginda dan juga tidak ada disebutkan dengan gelaran. Yang sama dengan ayat 45, maka tidak ada keperluan diulangi nasab keturunan. Bahkan perkataan Al-Masih. Cuma nanti kita akan sebut, kenapa dalam surah Al-Ma'idah, ayatnya dekat-dekat tapi diulang banyak kali, Ibn Maryam, Ibn Maryam, Ibn Maryam. Baik. Manakala ayat 84 adalah ayat yang merupakan arahan kepada Nabi SAW dan orang beriman. Jadi arahan, bila arahan kepada Nabi SAW, yang mengetahui bahawa arahan itu juga kepada orang beriman untuk membenarkan kenabian Isa alaihissalam, yang mana orang beriman sekali lagi tidak memerlukan kepada untuk dinyatakan Isa ini adalah anak Maryam untuk membenarkan ia sebagai nabi. Jadi tanpa menyebutkan penisbahan pun, maknanya kita terletak mengatakan Isa itu adalah nabi dan juga abduh, hambanya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, aku ini adalah Rasul dan juga adalah hambanya, hamba Rasulullah dan juga hambanya. Baik. Jadi, dan kita tengok dalam surah Ali Imran pula, kan di awal tadi kita sebutkan bahawa surah Ali Imran ni diawali dengan cerita tentang Maryam itu sendiri secara detail. Bagaimana sebelum kelahiran, bagaimana malaikat datang kepada Maryam. Jadi penisbahan kepada ibu Maryam tu, dia bukan sekadar penisbahan yang disebutkan penisbahan, tapi dia diceritakan detail. Maknanya kenapa Nabi Isa dinisbahkan kepada Maryam. Ini bermula malaikat datang bertemu dengan Maryam, kata kamu akan melahirkan anak dan sebagainya, maka tidak ada keperluan untuk mendatangkan nasab. Cuma sekali mendatangkan nasab untuk menunjukkan bahawa inilah yang akan lahir, iaitulah Al-Masih Isa bin Maryam, bahkan disebutkan dengan nama penuh. Kita pun maknanya kalau nak buat surat beranak kan, first tu mestilah letak nama penuh. Dan kita panggil nama singkatan je lah. Salah satu nama kalau ada banyak nama kan. Jadi begitulah ceritanya kalau Nabi Isa AS dalam surah Ali Imran. Baik. Kemudian okey. Nama Nabi Isa AS dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, baik, ayat 157 dan ayat 171, nama Nabi Isa disebut penuh berserta gelaran. Baik, ayat 157 Allah ceritakan tentang orang Yahudi. Sekejap kita tengok. Sekejap, ayat 5 surah An-Nisa. Baik. Ini berkaitan dengan tadi. Mereka mengatakan bahawa mereka telah mensalib Nabi Isa, tapi sebenarnya Allah kata wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka tidaklah membunuhnya, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan Nabi Isa alaihissalam. So ayat 157. Ini cerita tentang orang Yahudi. Maka disebutkan nama lengkapnya. Kemudian pada ayat 163, dalam masa yang sama ia berkaitan dengan pengkhabaran kepada Nabi SAW. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Ini konteksnya adalah konteks kepada orang beriman, nak disebutkan nama-nama Nabi tadi. Jadi tak ada keperluan untuk maknanya sebutkan penisbahan kepada Ibn Maryam. Baik. Jadi kenapa ayat 171 kembali untuk menyebutkan nama penuh? Tengok ayat 157, 171 disebutkan nama penuh. Ini disebabkan, ini sebutkan konteksnya adalah orang beriman.
Jadi kenapa dikembalikan nama penuh? Kerana ayat 171 cerita tentang Ahlul Kitab. Cerita tentang Ahlul Kitab, dan ayat 172 menyebutkan la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Ini kerana Al-Masih itu sendiri menunjukkan kepada kemukjizatan, maka Al-Masih tidak sesekali ataupun enggan dan angkuh daripada menjadi hamba Allah. Demikian juga malaikat yang sentiasa berdamping. Jadi nak sebutkan bahawa Nabi Isa alaihi salam dengan kemukjizatan yang diberikan itu tidak akan sesekali angkuh, dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. So kita nampak dia punya flow cerita dia. Dan yang terakhir, kedua terakhir, maaf, iaitu berkaitan dengan surah Al-Maidah. Ni satu benda yang menarik. Surah Al-Maidah ni, iaitu pada ayat, sebab banyak disebutkan, pada ayat 17, ayat 72, ayat 75 disebutkan nama Al-Masih ibn Maryam. Manakala baki yang lain, maknanya ayat 46, ayat 78, ayat 110, 112, 114, 116 adalah ayat yang menceritakan, ayat yang menyebutkan nama Nabi Isa bin Maryam. Tidak ada dalam surah Al-Maidah yang mana menyebutkan Isa sahaja. Kerana apa? Dalam surah Al-Maidah tidak ada cerita Maryam, sebagaimana surah Ali Imran yang mendahulukan cerita Maryam. Dan kalau kita tengok ayat yang menyebutkan Masih ibn Maryam, tadi kita sebut dah ayat 17, 72, 75, konteksnya Allah Subhanahu wa taala sebut laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Konteksnya adalah cerita tentang kafir bagi orang yang mengatakan dengan kemukjizatan yang diberikan kepada Nabi Isa bahawa dia adalah Allah. Baik. Manakala ayat yang menyebutkan Isa bin Maryam, yang berbaki ayat yang lain, pada ayat 78, 110, kalau kita tengok yang akhir, ayat yang akhir. Kita ambil contoh ayat yang akhir bermula daripada ayat 110. So ayat ini dia berdekatan 110, 112, 114, 116, selang-seli. Kan? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan Isa bin Maryam banyak kali, bahkan dalam konteks macam ayat 112 kan, cerita tentang Hawariyun, sebutkan ya Isa bin Maryam. Hawariyun pun mengatakan, Hawariyun sepatutnya disebut ya Isa lah, sebab dia orang beriman. Sebutkan kemudian qala Isa bin Maryam, Allah sebutkan tentang Nabi Isa ibn Maryam pun, maknanya Nabi Isa ibn Maryam berdoa Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Dan juga disebutkan ayat 116, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhuzuni wa ummi ilahaini min dunillah. So ayat 116 jelas, maknanya Allah Subhanahu wa taala khitab kepada Nabi Isa dan juga maknya. Maka sebab itu disebutkan Isa dan ibn Maryam. Baik. Apa yang saya nak sebutkan adalah, jadi kalau kita tengoklah satu perkara, antara bukan mukjizat kita kata, sebab tu saya sebut karamah, kan? Karamah Maryam, sebab Maryam bukanlah Nabi, adalah Maidah. Ini turunnya makanan kepada Nabi, kepada Maryam, kan? Nabi Zakaria sebut anna laki hadza qalat huwa min indillah. Bila nampak Zakaria masuk dalam bilik Maryam, Nabi Zakaria melihat rizqa, disebut perkataan rizqa. Apa rezeki menunjukkan? Tafsir sebut makanan yang hidangan. Dia bukan makanan biasa. Hidangan Maidah ni maknanya hidangan makanan yang pelbagai. Dan makanan itu yang menariknya adalah makanan, kalau dalam musim sejuk dia datang makanan yang dapat menghangatkan. Makanan musim panas. Ketika mana musim panas, dia datang makanan yang sejuk. Ini karamah Maryam. Cerita tentang Maidah. Apa mukjizat Nabi Isa juga adalah dalam doa 114, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', sebagaimana berlaku pada ibunya. Dan kita tahu surah Al-Maidah ini adalah surah yang temanya itu adalah tema tentang janji dan juga taat setia. Sebab itu ayat awal disebutkan aufu bil uqud.
Dan selepas daripada Hawariyin minta kepada Isa untuk diturunkan makanan, sebab apa? Sebab mereka nak menambahkan keimanan tentang Nabi Isa ini adalah Nabi yang mana tidak ada keraguan lagi. Maka selepas itu ayat 115 Allah sebut, kalau aku turunkan ini kamu masih lagi tak beriman, kamu siap dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan apa? Bahawa bagaimana Maryam, yakni dengan turunnya Maidah itu menunjukkan tanda setia, janji setianya terhadap agama dalam surah Al-Maidah itu sendiri yang membawa kepada kesetiaan kepada janji. Maka disebutkan nama Nabi Isa dengan gelaran ataupun dengan dinisbahkan kepada ibu, yang juga menerima dari sudut ibunya karamah lah, kan, karamah, dan juga ibunya taat setia ataupun janji setia dengan agama, walaupun dengan cabaran-cabaran, dengan tomahan orang dan sebagainya. Baik, saya mengakhiri dengan ayat daripada surah As-Saff, jangan kita surah As-Saff. Kalau ayat yang ke-6 kita jelas, maknanya konteksnya adalah tentang orang Yahudi dan juga orang Yahudi lah, orang Bani Israel. Manakala ayat yang ke-14, ya ayyuhallazina amanu ansarullah kama qala Isa bin Maryam. Jadi kenapa disebutkan kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin? Karena dia ada dua sebab. Yang pertama, Allah sebutkan selepas itu fa'amanat ta'ifah. Jadi orang ada sebahagiannya yang beriman, maka mereka akan mengatakan Isa ibni Maryam. Dan wa kafarat ta'ifah. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah ataupun satu daripada tiga, maka ia dinafikan dengan disebutkan Isa bin Maryam. Dan kalau kita tengok dalam Quran, ayat As-Saff ayat 14 ini adalah ayat yang terakhir menyebutkan nama Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada penghujungnya Nabi Isa itu adalah anak, ya, bukanlah anak Allah atau Allah ataupun satu daripada tiga. Wallahu taala alam. Sekadar itu, kalau ada apa nama penambahan soalan, ada ke? Tak ada, ya? Boleh jelas ke? Jelas, Ustaz. Yalah. Baik. Kalau tak ada apa, jadi saya minta maaf. Terima kasih Ustaz. Jelas sangat apa penerangan, banyak yang merungkaikan. Tapi Kalau nak saya nak konteks, tanya sikit Ustaz. ya. Ini tak adalah pasal Isa, tapi saya notice bila Allah gunakan wa auhayna, dia dua nabi yang selalu dia sebut ialah Isa dengan Nuh. Mengapa? Sedangkan banyak juga diwahyukan tu, tapi mengapa dua nabi ni Ustaz? Nabi Nuh adalah permulaan Rasul. Nabi Isa adalah Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW. Okey. Oh, thank you. Tak perasan. Okey. Terima kasih Ustaz. Penjelasannya cukup bermakna, banyak membantu. Alhamdulillah. Kalau ada soalan, saya sebenarnya ada dalam grup Telegram apa nama persoalan dalam Telegram kita ada satu grup tu kan. Cuma saya tak aktif sangat Telegram pun, saya tak aktif sangat. Mungkin kalau ada persoalan boleh kalau nak kontak, tak apalah, saya bagi, jadi saya bagi nombor phone saya. Kalau ada soalan-soalan boleh boleh tanyalah. Bila Ustaz sedia ke nak Boleh WhatsApp lah, boleh WhatsApp. Tapi saya tak janji mana saya akan cepat balas ataupun tak apa. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, jadi ini merupakan kelas yang terakhir surah As-Saff. Jadi kita akan dah habis surah As-Saff. Jadi cuma kata Ustaz Yusof, kita akan rehat sebentar. Nanti mungkin kita akan sambung. Saya akan sambung insya-Allah surah Al-Jumu'ah. Bismillah insya-Allah.
Jadi kalau tak ada apa, saya mohon maaf sekali lagi kalau ada sepanjang kelas 13 siri ini ada kekurangan, ada kesilapan saya. Dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan.